Assalamualaikum dan salam Sarawak, ku sayang bersama saya Fidas Macam. Berita malam ini dimulakan dengan Premier Sarawak merangkap Brigadier Jeneral Kehormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari, Tun Datuk Abang Openg menyempurnakan Majlis Pemakaian Pangkat Pegawai Kanan, Sukarela dan Tauliah Kehormat Askar Wataniah Negeri Sarawak di Wisma Bapa Malaysia, Kuching pada Senin. Tut hadir menyempurnakan Majlis Pemakaian Pangkat Komander Regimen 510 Askar Wataniah dan Ahli Jawatan Kuasa Pendukung Askar Wataniah JAKPAU Negeri Sarawak itu adalah Panglima Tentera Darat Jeneral Tan Sri Datuk Sri Zamros Muhammad Zain. Majlis dimulakan dengan Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Sarawak, Perancangan Ekonomi dan Pembangunan Kolonel Datuk Sri Muhammad Abu Bakar Mazuki dinaikkan pangkat sebagai Brigadier Jeneral dalam Angkatan Sukarela Persekutuan, berkuat kuasa pada 19 Januari 2022 dan kekal menjawat jawatan sebagai Komander Regimen 510 Askar Wataniah. Seterusnya, majlis menyaksikan penganugerahan Tauliah Major Kehormat dalam Angkatan Sukarela Persekutuan dianugerahkan kepada Pengarah Jabatan Tanah dan Survey Sarawak, Datuk Abdullah Julaihi yang juga dilantik sebagai Ahli JAKPAU Negeri Sarawak. Manakala Pengurus Besar Tabung Baitumal Sarawak, Datuk Abang Muhammad Sibli Abang Muhammad Naili dan Pengurus Besar Lembaga Multimedia Sarawak, Dr. Zaini Razak juga dianugerahkan Tauliah Major Kehormat beserta lantikan sebagai Ahli JAKPAU Negeri Sarawak. Pegawai-pegawai yang dipakaikan pangkat berkenaan telah diperkenankan oleh Yang di-Pertuan Agong melalui Syur Majlis Angkatan Tentera. Untuk rekod JAKPAU yang ditubuhkan oleh Tentera Darat Malaysia di setiap negeri bertujuan merancang semua jenis bantuan kepada Angkatan Simpanan Persekutuan seperti kem gunasama dan mempromosikan askar wataniah kepada masyarakat. Turut hadir Panglima Medan Timur Tentera Darat Lieutenant General Datuk Mazuki Muhammad dan Panglima Division Pertama Infanteri Malaysia Major General Datuk Zulkafli Mustafa. Berita seterusnya mengenai larian Spartan Sarawak yang kembali semula diadakan pada tahun ini setelah ia ditangguh berikutan pandemik COVID-19 sebelum ini. Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata ia akan diadakan pada 11 Jun dan 12 Jun 2022 di Institut Pertanian Sarawak dan Institut Kepimpinan Perkhidmatan Awam Sarawak, Jalan Semenggoh, Kuching. Again, Spartan Race is the world's largest obstacle course race, which attracts more than 1 million participants annually across the globe. The one that we organized in 2019 has been hailed as the toughest Spartan race in Southeast Asia due to the terrain that we have in the Sarawak Agriculture Institute. So this year's race will be of no different because the venue is still the same. There will be two categories. This year's Spartan race will feature two popular categories, that is the 5-kilometer sprint with 20 obstacles and the 10-kilometer super with 25 obstacles. Only racers who complete the race can earn themselves the 2022 Spartan Finishers shirt and medal and earn the right to be called a Spartan warrior. Bercakap dalam satu sidang media di Kuching pada Isnin, beliau menambah setakat ini jumlah peserta yang telah berdaftar adalah seramai 1,058 orang dan pihak penganjur menjangkakan ia bakal menarik 2,500 orang peserta pada tahun ini. Dalam pada itu, beliau menambah penganjuran ini juga akan membantu meningkatkan industri pelancongan Sarawak. Sementara itu, Datuk Seri Abdul Karim juga memaklumkan bahawa Oktober 2022, Spartan juga akan membawa The Borneo Trail Classic, iaitu sebahagian daripada Spartan Trail World Championship Series STWC ke Sarawak. The Spartan Trail World Championship Series features 9 of the best trail running events in the world, creating a world-class global concept of trail running competition. And we are lucky that out of these 9, one of it is in Sarawak, and it's going to be the only one in Asia Pacific. Borneo Trail Classic is the seventh and only stop in the whole of Asia. Borneo Trail Classic will be held at the Redeem Centre, Kampung Apa, Kuching, from the 14th to the 16th of October 2022, and will feature a trail ultra championship distance of 100 km and a trail run championship distance of 50 km.
Laporan berikutnya, pasangan yang berkahwin secara tidak sah disaran untuk mengikut prosedur yang sah dalam pendaftaran perkahwinan mereka. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, perkara tersebut merupakan antara faktor utama munculnya isu kewarganegaraan dalam kalangan kanak-kanak masa ini. Punca utama adalah perkahwinan yang tidak teratur. Ini yang kita juga ingin tuan-tuan dan puan-puan kongsi. Utama kalau nak kahwin orang asing. Perkahwinan itu mesti teratur dan didaftar, properly registered. Kalau tidak, anak yang dilahirkan itu akan mewarisi kewarganegaraan si ibunya, maknya. Maknya orang Indo jadinya bukan warga negara atau warga negara asingnya. Jadi perlu berhati-hati. Beliau berkata demikian pada Majlis Sejambak Kasih Sempena Sambutan Aidilfitri 2022 di Sibu. Sebelum itu, beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Dalat menyeru semua pihak berkaitan agar lebih peka dan bertanggungjawab supaya tidak menjejaskan masa depan anak-anak mereka. Kahwin memang kita galak sebab kita nak lihat dari segi komuniti kita di Sarawak tu mempunyai keluarga bahagia, properly married, ada anak-anak yang akan menjadi pewaris macam ya. But do it in the proper way supaya anak yang dilahirkan itu nanti tidak terkesan oleh masalah disebabkan dari segi pendaftaran perkahwinan itu tidak dibuat ataupun perkahwinan tidak teratur. Pada majlis itu, seramai 100 orang hadir menerima sumbangan sempena sambutan Hari Raya Aidilfitri, manakala bagi bahagian Sibu seramai 989 orang menerima sumbangan tersebut. Di Dalat pula, sebuah masjid dan 3 surau dalam kawasan Dewan Undangan Negeri Dalat menerima geran projek kecil luar bandar MRP. Ahli Dewan Undangan Negeri Dalat, Datuk Seri Fatimah Abdullah. Majlis yang diadakan di Masjid Al-Taqwa, Oyak, Kampung Kuala Tengah, Oyak pada hari itu disempurnakan sendiri oleh Datuk Seri Fatimah yang juga Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak. Pecahan penerima adalah seperti berikut. Selain itu, turut disampaikan zakat kepada 88 asnaf dari 3 buah kampung iaitu Kampung Bum 29, Kampung Kuala Tengah 28 dan Kampung Kuala Hilir 31. Datuk Seri Fatimah kemudiannya meneruskan agihan zakat kepada 49 lagi asnaf bertempat di Masjid Al-Muslihin Dalat, Kampung Sungai Ud Dalat. Seramai 10 penerima daripada Kampung Sungai Ud, 19 dari Kampung Sungai Ud Hilir dan 20 daripada Kampung Tengah Hilir menerima sumbangan zakat tersebut. Turut disampaikan geran MRP kepada Masjid Al-Muslihin berjumlah RM2,000 dan Surau Darul Makmur Kampung Hilir Darat berjumlah RM1,000. Pada sebelah petang, Datuk Seri Fatimah menyempurnakan Majlis Sejambak Kasih Aidilfitri 2022 dan pengagihan bumbul lambuk bertempat di Komplek Kebajikan Dalat. Majlis Anjuran bersama Kolej Sidmah Jabatan Kebajikan Dalat Sebekas dan Pusat Khidmat Dalat bertujuan menyampaikan duit raya dan hamper kepada penerima bantuan Jabatan Kebajikan dan mengagihkan bubur lambuk. Dalam ucapannya, Datuk Seri Fatimah memberitahu terdapat 15,315 penerima di seluruh Sarawak menerima bantuan sumbangan kerajaan negeri yang berjumlah keseluruhan RM1,531,500 Malaysia. Katanya bahagian Mukah mempunyai 2,058 penerima manakala daerah Dalat mempunyai 492 penerima. Jelas beliau, para penerima akan menerima duit raya yang dimasukkan terus dalam akaun masing-masing selain hamper. Sementara itu, usaha kerajaan Sarawak menaik taraf daerah kecil Pantu dan daerah kecil Lingga kepada daerah penuh akan memberi impak positif dari segi penyampaian perkhidmatan kerajaan negeri kepada rakyat. Setiausaha Kerajaan Sarawak Datuk Ahmad Jawal Sameon berkata, beban tugas pejabat daerah Sri Aman akan diringankan dan penyampaian perkhidmatan kerajaan akan lebih responsif dan mudah dalam memenuhi keperluan penduduk di Pantu dan Lingga. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam majlis serah terima tugas jawatan Pegawai Daerah Pantu dan Pegawai Daerah Lingga di Hotel Sri Simanggang, Sri Aman pada Isnin.
Tambah Datuk Ahmad Joel Semeon, selain memperkasakan pengurusan pentadbiran, naik taraf daerah Lingga dan daerah Pantu juga akan menyumbang kepada perkara seperti memudahkan perancangan, pelaksanaan, pemantauan dan penilaian projek pembangunan oleh agensi-agensi pelaksana kerajaan. Di samping itu, beliau menjelaskan bahawa justifikasi menaik taraf kedua-dua daerah tersebut akan mempercepatkan pembangunan sosioekonomi luar bandar secara holistik dan komprehensif. Justru ia juga akan membolehkan pelbagai perkhidmatan seperti perbankan, kesihatan, sukan, khidmat pembandaran disediakan bagi kemudahan rakyat. Manakala di Mambung, seramai 13 orang menerima sumbangan menerusi program Ziarah UKAS Semarak Ramadan Berambih Sungkir bagi menyemarakkan lagi suasana bulan Ramadan tahun ini. Timbalan Menteri Pengangkutan Sarawak, Datuk Dr. Jereb Susil telah menyempurnakan program anjuran Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS dengan kerjasama Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK, Kampung Jawagunda di Kampung Jawagunda Kuching pada Ahad. Datuk Dr. Jereb dalam ucapannya pula menekankan keistimewaan kampung tersebut sebagai satu-satunya perkampungan masyarakat Islam di kawasan Dewan Undangan Negeri Mambung. Katanya Kampung Jawagunda turut unik dengan hidangan nasi ambeng yang menunjukkan tradisi dan adat masyarakat Jawa masih dikekalkan di kampung itu. Sementara itu, beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Mambung merakamkan penghargaan kepada pengundi dari perkampungan tersebut atas sokongan yang diberikan pada pilihan raya negeri ke-12 yang lepas. Datuk Dr. Jereb turut meluluskan permohonan penduduk kampung untuk mendapatkan 2 ekor lembu yang akan dikorbankan semasa Hari Raya Haji kelak. Beralih ke perkembangan semasa dengan tinjauan mengenai isu kenaikan tambang penerbangan pada musim perayaan. Orang awam yang ditemui kru Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS rata-rata menuntut supaya syarikat penerbangan tidak mengaut keuntungan berlebihan dengan menaikkan harga tiket ke Sarawak dan Sabah khususnya semasa musim perayaan. Mereka yang ditemui menyifatkan tambang penerbangan kedua-dua negeri pada musim perayaan ini meningkat secara mendadak sehingga membebankan rakyat. Sehubungan itu, mereka memohon agar pihak kerajaan mengambil tindakan sewajarnya bagi menyelesaikan isu berkenaan. Saya rasa dengan harga tiket yang mahal sekarang, ini agak membebankan dan membimbangkan orang yang macam saya yang bekerja jauh mau balik ke kampung halaman. Dengan harga tiket yang mahal, dengan ekonomi sekarang yang tidak stabil, itu agak membebankan kita lah. Ya. So saya rasa ramai yang setuju dengan saya. Apalagi mau dekat dengan musim perayaan, macam raya dengan gawai dan orang mau tiba nanti. So saya rasa kerajaan boleh mempertimbangkan harga tiket ini menjadi yang lebih itulah dan lebih murah lagi lah. Okey. Pada pendapat kami, harga tiket kini tak memang agak mahal. Lebih-lebih lagi, kos persaraan hidup kini tak sudah naik. Jadi, mun ada meminta tolong orang yang berwajib untuk berunding dengan company-company penerbangan supaya menurunkan lagi harga tiket penerbangan ya. Lebih-lebih lagi masa mau balik kampung. Sebab kami pun dah lama juga balik kampung. Pada pendapat saya memang tidak wajar lah sebab sudah semestinya banyak orang yang akan balik untuk merayakan perayaan masing-masing, utamanya Hari Raya, Hari Gawai. Jadi bagi saya memang sangat tidak wajar lah untuk menaikkan harga. Memang perlu kurangkan lah. Terima kasih. Sekian edisi malam bersama saya Fidas Matrang. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.